Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Syaz. Dan saya Dr. Mas. Okay, this time kita akan bawakan satu topik yang menarik untuk korang. 5 jenis orang yang patut ataupun boleh pakai contact lens. Okay, so tanpa melengahkan masa, hari ni kita akan bawa topik ni. Kenapa kita pilih topik ni? Sebab sebelum ni kita perasan yang semua orang fikir yang hampir semua orang boleh pakai contact lens. Sebenarnya tak, dia ada certain orang yang cukup kriteria aja sebenarnya sesuai dengan contact lens ni. So yang pertama sekali, yang pertama sekali, sekiranya pesakit itu mempunyai masalah keratokonus. So basically untuk orang normal, kita tahu bahawa permukaan kornea dia adalah dalam keadaan sfera, separuh bulat. So kalau keratokonus? Untuk keratokonus ni, kalau kita dengar daripada perkataan itu sekalipun, which is keratokonus, so permukaan kornea pesakit itu dalam bentuk kon. Almost tajam macam tu lah. Okay. So untuk pesakit yang kornea ni dalam bentuk sfera, kita tahu bahawa pantulan cahaya yang tembus kepada kornea tu akan pergi fokus kepada retina. Itu untuk orang yang normal. Contoh tu retina, sana retina. Okey, yang ni sphere, bentuk sphere. Bila cahaya lalu kat bentuk sphere ni, dia akan betul-betul target pergi ke retina. Okey, kalau conus dia akan jadi bentuk macam ni lah, lebih kurang lah kon kan. Bila dia lalu, dia akan jadi bercabang. Instead of pergi ke situ, dia akan pergi ke atas, dia ke bawah. akan terbias rata-rata. So fungsi kenapa pesakit yang ada keratokonus ni perlu pakai contact lens adalah supaya dia dapat membentuk new refraction surface, which is di mana dia dapat membuat satu permukaan yang rata, yang sfera seperti mata orang normal, supaya fungsi supaya cahaya yang terbias dekat kornea tu akan fokus kepada retina. So nampak cantik macam biasa boleh Yes, exactly. Okay. So fungsi yang kedua kenapa orang yang ada masalah keratokonus perlu memakai contact lens adalah supaya dia dapat melambatkan proses di mana keratokonus itu semakin teruk. So maksudnya kalau kita biar je keratokonus ni, kalau kita tak pakai contact lens tu, makin lama dia jadi makin kon lah. Exactly. So actually contact lens tu bukan untuk nak normalkan balik permukaan kornea tu untuk jadi sfera seperti orang normal. Cuma dia melambatkan proses supaya dia menjadi bentuk kon. Sebab tu pesakit seperti ni kita galakkan dan dia perlu untuk memakai contact lens. Okay, so keratokonus ni nanti next time kita bawa topik untuk lebih detail lagi kan. Okay, orang kedua, siapa yang sesuai pakai contact lens ni? Orang yang albino. Albino tahu kan, yang macam kulit ni nampak gelap kan kulit kan. Albino ni kalau orang yang even genetik gelap, contoh kalau bangsa India pun yang gelap pun akan nampak putih sebab dia kurang pigmen. Tapi Dr. Syaz, tahu saya orang albino ni selalunya masalah diorang adalah masalah hypopigmentation. So apa kaitannya dengan mata? Kalau kita punya kulit ada pigmen, kita punya iris yang anak mata yang ada orang, kalau kita orang coklat lah, tengok orang putih biru kan. Benda yang iris tu, yang berwarna tu pun akan tak ada dalam albino. Dia jadi hypopigment, dia akan kurang. Bukan tak ada langsung, kadang-kadang dia kurang. So bila kurang, kita punya fungsi iris tu untuk kawal kita punya kemasukan cahaya dalam kita punya mata. So bila cahaya terang, dia akan kecil supaya kita tak rasa silau. Bila cahaya gelap, suam-suam, dia akan besar supaya kita boleh nampak lagi jelas. So kalau orang albino ni, contoh dia keluar cahaya terang, cahaya matahari, ataupun bawa driving malam-malam nampak cahaya terang daripada kereta. Cahaya terang tu akan menyebabkan iris tu jadi kecil supaya kita punya anak mata jadi kecil dan cahaya yang masuk kurang. So kita tak rasa silau lah. Betul. Tapi masalahnya bila kita punya iris tu dah hypopigment, cahaya tu still boleh tembus. Sepatutnya dia opaque, tak boleh tembus langsung, tapi dia still tembus dan menyebabkan dia orang rasa silau. So basically pesakit yang ada masalah albino ni, kalau diorang bawa kereta malam-malam, ini ternampak ada orang high beam kat diorang, memang akan ada masalah lah kalau diorang tak pakai contact lens. Betul, memang dia maki orang yang high beam tu. Okay. So apa yang kita boleh buat, dia bukan contact lens biasa lah. Nama dia kita panggil sebagai prosthetic contact lens. Okay, prosthetic contact lens ni, dia contact lens biasa. Contoh ni contact lens, bahagian tengah ni bahagian yang clear, yang cahaya boleh masuk. Bahagian tepi dia akan gelapkan seakan-akan iris orang normal. So biasa dia akan pakai waktu nak pergi kepada tempat terang je lah. Dia nak keluar pagi waktu cahaya terang, ataupun nak bawa driving malam dia pakai. Lepas tu kalau dalam keadaan cahaya suam-suam macam tu, tak payah pakai lah, boleh nampak macam biasa balik. So untuk pesakit albino ni, kalau diorang nak pakai contact lens, diorang boleh lah pakai coklat, boleh pakai warna biru. Alang-alang nak pakai kan. Beres. Tapi kebanyakan prostetik dia akan datang dengan warna coklat atau hitam lah. Sebab dia betul-betul opaque cahaya. Okay, so yang ketiga siapa yang boleh pakai? So untuk yang ketiga ni selalunya untuk pesakit yang ada masalah parut
pada kornea mereka. Mungkin disebabkan oleh trauma ataupun disebabkan oleh kecederaan lain yang kita tidak tahulah. So parut ni macam parut dekat, kalau kita luka ni parut warna coklat sama lah kat mata? Oh tak. Selalunya kalau dekat kulit ni memang dia akan dalam keadaan warna coklat atau warna hitam. Tapi kalau dekat mata ni selalunya kita akan tengok parut tu lebih kepada warna putih ataupun white opacity lah dekat situ. So selalunya kita pakai tu, kita just pakai untuk sembunyikan parut pada permukaan kornea kita. So boleh nampak lah parut, kalau contoh ada parut boleh nampak lah kalau jauh ni? Kalau tak pakai contact lens, kita boleh nampak. So that's why kita pakai contact lens untuk sebab tu pesakit pakai contact lens untuk sembunyikan parut yang ada pada kornea lah. Okay. Itu fungsi utama kenapa orang yang ada parut tu boleh ataupun diorang digalakkan untuk pakai contact lens. So untuk yang keempat, Dr. Syaz. Okay, yang keempat ni dia special sikit. Sebab sebenarnya orang yang ada power tinggi, tak kisahlah dia rabun jauh ke rabun dekat, kalau dia ada power tinggi, average kita ambil lebih daripada 500 lah. Sebenarnya dia ada satu side effect tau, yang sebenarnya kalau orang pakai kacamata lama pun mungkin tak perasan. Dr. Arif perasan tak selama ni dia rabun jauh kan? Saya rabun jauh. Perasan sebenarnya kalau tengok objek yang kat depan akan nampak objek tu lebih kecil daripada biasa. Perasan? Sebelum saya subscribe Doktor Mata, saya tak perasan. Bagus kan kat Doktor Mata. Okey, kalau korang tak percaya, okey, Dr. Arif dia rabun jauh. Power apa? Dalam 200. Okey, tak tinggi sangat lah, tapi still effect tu ada. Okey, so kita bawakan contoh real life lah. Ini saya punya casing bud. Okey, nak tunjuk ni sebagai objek lah. Pinjam semata je boleh? Boleh, tak ada masalah Dr. Syaz. Okey, ini untuk orang yang rabun jauh ataupun kita panggil sebagai myopia. Okey, objek ni korang nampak dalam bentuk objek size normal. Bila saya letak cermin mata ni dekat depan kamera, korang akan nampak benda ni akan jadi lebih kecil daripada biasa. Betul ke Dr. Syaz ni? Tak percaya? Tak percaya. Tengok. Okey, ni normal. Ni saya letak dekat depan kamera. Nampak kecil tak? Efek ni kita panggil sebagai minification. Maksudnya dia mengecilkan objek. Kalau orang yang rabun dekat, bila dia pakai kacamata, dia akan jadi magnification. Objek yang nampak biasa, dia akan nampak lebih besar. So Dr. Syaz, apa bezanya kalau orang yang ada masalah rabun, diorang pakai kacamata dan diorang pakai contact lens? So apa bezanya? Sebab bukan dua-dua tu untuk membantu masalah penglihatan ke Dr. Syaz? Betul, memang untuk bantu masalah penglihatan, tapi kita boleh bantu untuk dia nampak lebih jelas dan nyata objek tu. Kenapa? Ada satu lagi term yang korang kena tahu, iaitu vertex distance. Okay, vertex distance ni adalah jarak. Contoh Dr. Mas pakai ni kan. Okay, jarak antara dia punya cermin ni dengan dia punya kornea mata, contoh besar ni. Okay, jarak besar ni. Jarak ni memainkan peranan. Lagi besar jarak ni, lagi besar efek minification atau magnification. Lagi kecil jarak tu, dia akan rasa macam tak ada efek minification atau magnification tu. Okey. So efek kalau kita letak contact lens, kalau kita pakai cermin mata kat sini, kornea kat sini. Kalau pakai contact lens, benda tu melekat. So jarak tu sangat sikit kan. So orang yang pakai contact lens, untuk orang yang high power ni, kadang-kadang kita akan suggest dengan pakai contact lens, sebab dia akan nampak objek tu lebih dalam saiz yang lebih nyata. So nampak lagi cantik kan? So dalam bahasa mudah Dr. Syaz, semakin dekat jarak di antara kornea dan kanta mata dan cermin mata ataupun lens, semakin terang objek yang kita nampak. Betul? Betul. Terang dan dia punya saiz yang sebenar. Okey. Kalau tak percaya, korang try sendiri kat rumah siapa yang pakai cermin mata tu. Okey. Yang kelima? So yang last sekali, yang paling famous yang selalu kita dengar adalah untuk kosmetik. Selalunya untuk anak-anak muda lah. Orang Malaysia nak jadi orang Korea, orang Malaysia nak jadi orang US, mata nak jadi biru, coklat, hijau. Dr. Mas pernah try? Saya tak pernah. So basically untuk pesakit ataupun untuk orang-orang yang nak pakai contact lens disebabkan oleh kosmetik untuk tengok ataupun untuk make sure mata tu kelihatan lebih menarik. Selalunya you all kalau nak beli contact lens ni, make sure korang beli di tempat yang telah dibenarkan oleh KKM ataupun dibenarkan oleh Persatuan Optometris Malaysia. So macam mana kita nak tahu orang-orang yang layak ataupun berhak untuk jual contact lens ni? Susah kat tu nak jawab. Tapi senang sebenarnya kalau korang tengok kita punya Facebook page. Saja nak promote. Korang type je kat Facebook tu, type tulis search Doktor Mata, korang akan nampak macam ni kan. Korang tengok dalam tu, kita orang dah terangkan baik punya dekat mana nak cari, siapa yang boleh bagi, siapa yang boleh prescribe contact lens. Online tu memang sah-sah lah. Korang jangan try lah. Okay. Yang paling penting, jangan beli contact lens online, jangan beli contact lens dekat pasar, dekat tepi jalan yang tak ada season. Itu paling penting, betul Dr. Syaz. Itu
benda ni kalau boleh sampai-sampaikanlah dekat saudara mara, kawan-kawan. Kadang orang rasa benda tu trend, beli kat Shopee, beli kat Lazada. Bagus beli online ni, kurangkan kita social distance. Tapi contactless bukan lah. Janganlah. Betul. So saya harap info ni dapat membantu kalian yang berada di luar sana ataupun orang-orang yang berada di luar sana yang sering tertanya persoalan tentang contact lens. Siapa yang boleh pakai sebenarnya? So lepas ni mungkin Dr. Syaz dan saya akan memberikan topik yang berkaitan dengan contact lens juga, which is 5 orang yang tidak boleh pakai contact lens. Yes. Ada juga orang tak boleh pakai tau. Sebab tu kata ada orang yang sesuai pakai, ada orang yang tak sesuai pakai. Nak tahu, stay tune, like, subscribe. Korang subscribe je, setiap kali video kita keluar korang boleh tengok. Settle. So, Okay? itu saja. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.